Assalamualaikum, salam daripada Wakanda. Ada pula yang sangka kalau OPR naik, bayaran hutang naik dan ia jadi riba. Baik, mari saya explain. Sebelum saya explain, saya ucapkan terima kasih kerana sudi datang menjengah TikTok saya. Bab riba ni tuan-tuan, kita kena belajar daripada pakar-pakar muamalat, bukan main pakai logik akal saja. Oh ya, jangan lupa untuk follow TikTok saya, untuk follow akaun saya, untuk belajar lagi ilmu-ilmu kewangan secara percuma tanpa kita perlu menyalahkan bank. Okey, baik. Ini jawapan untuk persoalan tentang OPR naik, maka hutang pun naik dan ia jadi riba. Okey, saya mulakan dengan satu analogi. Katakanlah saya berhutang dengan saudara RM10,000. Bulan pertama saya bayar RM1,000. Bulan kedua saya bayar RM1,100. Bulan ketiga saya bayar RM900. Bulan keempat saya bayar RM1,200. Mungkin ada bulan saya tak bayar langsung. Mungkin ada bulan saya bayar lebih. Setiap bulan jumlah bayaran ansuran tadi adalah berbeza. Adakah ia haram? Adakah ia riba? Cuba jawab. Tak. Selagi mana total bayaran yang saya hutang RM10,000 itu tak lebih, maka ia tidak jadi riba. Tempoh ansuran ataupun jumlah ansuran tidak menentukan halal haram, tidak menentukan riba ataupun tidak. Sebenarnya inilah yang berlaku dalam perbankan Islam. Total hutang tak akan bertambah dengan kenaikan OPR. Yang bertambah hanyalah jumlah ansuran bulanan ataupun tempoh hutang. Jumlah hutang tidak akan berubah sama sekali walaupun 1 sen. Kadar naik turun OPR tidak menjejaskan jumlah bayaran balik hutang bank sebagaimana yang termaktub dalam kontrak. Yang berbeza hanyalah jumlah bayaran ansuran bulanan ataupun tempoh tahun ansuran. Total bayaran hutang yang termaktub dalam kontrak perbankan Islam tidak berubah langsung. Ia secara jelas ditulis dalam kontrak dan bayaran balik oleh pelanggan takkan lebih daripada jumlah yang tulis. Tak percaya? Cuba tengok balik dalam kontrak perbankan Islam. Ada tak ditulis harga jualan ataupun jumlah bayaran balik hutang? Ada tak? Mesti ada punya. Okey, baik, saya bagi contoh. Contoh, katalah harga rumah secara tunai ialah RM200,000. Kemudian kita pergi bank sebab kita tak mampu nak bayar RM200,000 sekaligus. Kita pergi bank, kita nak dapatkan pembiayaan daripada pihak bank. Maka bank pun sediakanlah pembiayaan secara patuh syariah yang menjadikan hutang kita dengan bank ialah RM500,000 yang perlu dibayar balik dalam masa 30 tahun. Saya tahu ada yang bertanya. Untuk memahami bagaimana proses pembayaran yang patuh syariah tadi, tuan-tuan kena rujuk video saya yang lain. Saya tak sempat nak huraikan dalam video kali ini sebab untuk video kali ini adalah saya nak ceritakan tentang isu OPR bagi menjawab soalan saudara kita yang mengatakan bahawa OPR bertambah maka hutang pun bertambah dan ia jadi riba. Saya nak jawab soalan itu saja. Baik, berbalik pada situasi tadi. Bank telah berikan pembiayaan sebanyak sejumlah RM500,000 dalam masa 30 tahun. Dalam tempoh 30 tahun tersebut, OPR akan naik dan turun dan menyebabkan ansuran bulanan pun akan ada naik dan akan ada turun. Tapi total bayaran yang sepatutnya pelanggan bayar tadi tidak akan meningkat walaupun 1 sen. Walaupun OPR naik berkali-kali ganda, bayaran total hutang tidak akan bertambah. Nampak tak? Inilah kelebihan yang ada pada perbankan Islam berbanding konvensional. Dalam bank konvensional tidak ada perkara ni. Tidak ada langsung dinyatakan berapa total hutang dalam kontrak perbankan konvensional. Tapi dalam perbankan Islam, hutang yang ditulis akan dinyatakan. Contohnya RM500,000 tadi, walaupun jumlah OPR naik dan sebagainya, tidak akan menaikkan total hutang RM500,000 tadi. Jumlah total keseluruhan RM500,000 tadi tak akan lebih walaupun 1 sen, walaupun OPR naik berkali-kali ganda. Yang berbeza ialah bayaran ansuran ataupun tempoh bayaran ansuran tadi. Contohnya ada bulan kena bayar RM1,000, mungkin ada bulan kena bayar RM1,100, mungkin ada bulan kena bayar RM1,400, bergantung kepada kadar OPR semasa. Total hutang takkan naik melebihi harga siling sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Malah
Kalau pelanggan bayar lebih setiap bulan atau pelanggan nak selesaikan lebih awal, Bank Islam akan secara sukarela memberikan diskaun ataupun disebut sebagai ibrok. Jelas tak? Kalau jelas, boleh komen dekat bawah ni Wakanda Forever. Kalau tak jelas, boleh tanya. Tapi jangan buat pala tau.